selamat pagi dan kepada semua yang menonton siaran ini daripada Sarawak Kana ataupun dari Perpustakaan Negeri Sarawak pada hari ini. Hari ini saya adalah Antoni Abong dari Pekan dan juga selaku pengerusi Kelab Sapek Dayak Sibu. Dan pagi ini saya akan kongsikan sebar sedikit mengenai sapek, iaitu ceramah khazanah sapek. Mungkin di luar sana tak pernah juga mendengar apa itu sapek, ada juga yang pernah mendengar itu sapek. Tapi hari ini saya akan sharekan kepada semua, berkongsi bersama kepada semua. Semoga kita akan tahu dari mana datangnya sapek dan siapa pengasas sapek, dari mana sejarah ciri sapek. Hari ini saya akan satu persatu untuk berkongsikan bersama kita. Pertama saya akan mengenalkan diri dulu, iaitu Kelab Sapek Dayak Sibu adalah satu pertubuhan yang telah pun diregister ataupun didaftar dengan ROS pada 2017. Untuk meneruskan program saya hari ini, saya akan membincangkan topik-topik yang saya akan bawa, iaitu pertama kita ada sejarah sapek, pembuatan sapek, ciri-ciri sapek, penggunaannya, dan juga tuning sapek sehingga ke melodi, macam mana kita nak bermain sapek. Ya, awal ini kita akan kepada asal usul. Dari mana asal usul sapek, dari mana datangnya sapek. Mungkin rakan-rakan di luar sana yang tak tahu di mana asal usul sapek, hari ini saya akan mendedahkan lah. Biarpun asal usulnya belum diketahui secara umumnya, tapi apa yang saya kongsi hari ini adalah diambil daripada ahli-ahli ataupun orang yang lama seperti jari kami Sophie Emayaya yang telah pun membuat kajian tentang sapek. Hari ini saya akan kongsikan alat sapek ini adalah dicipta oleh seorang yang sedang berdayung perahu. Kita tahu berdayung perahu ni dia dari sungai, lepas tu sehingga di suatu kawasan air yang jeram, tiba-tibanya karam. Dalam keadaan yang karam itu, dia pun terdampar di karangan ataupun pasir bersama perahu. Dalam masa yang tidak sedarkan diri ataupun separuh sedar, dia tadi terdengar alunan-alunan musik ataupun bunyi-bunyi yang dinamakan seperti bunyi sapek. Dari itu dia telah pun mencipta satu alat yang berbentuk perahu yang juga disebut sebagai sapek pada masa itu. Nada-nada dia juga nada-nada dicipta sapek adalah daripada alam, iaitu daripada bunyi ombak, bunyi binatang-binatang, dan bunyi ribut-ribut. Itu yang mereka cakap sebagai bunyi sapek. Dari itu dia pembuatan sapek. Ada juga yang menceritakan bahawa bunyi sapek diambil daripada asal dia. Sejarah menceritakan alat musik dicipta oleh seorang yang sedang tidur di dalam kelambu. Biarpun dia dalam kelambu, dia terdengar alunan-alunan musik yang sungguh merdu yang dari luar. Lepas tu setelah bangun dari tidur, dia pun mencipta sebuah alat berbentuk sapek. Jadi dengan ciptaan itu dia pun menggunakan bunyi yang dia dengar daripada mimpi itu tadi, dibuatnya keluar, lepas tu menjadi sapek. Lepas ini nanti kita akan macam mana keadaan bunyi sapek. Sekarang kita tengok kepada macam mana pembinaannya. Mungkin ramai yang tidak tahu macam mana pembinaan sapek. Biarpunnya dari sebatang kayu yang ditebuk, tapi kita tak tahu macam mana pembinaan asal usulnya. Pertama, alat sapek adalah musik tradisional masyarakat asli, iaitu kaum Dayak, Kenyah, Iban dan juga banyak kaum-kaum yang lain. Pada masa itu tali sapek dibuat menggunakan rotan, ataupun rotan yang kecil diraut halus. Dan hari ini tali sapek itu ataupun string mereka menggunakan tali gitar. Ini yang moden. Yang dahulu mereka menggunakan tali rotan. Dan juga sapek juga dibuat daripada kayu. Kayu yang pelbagai, contohnya engkabang, pelai dan banyak lagi kayu yang sesuai untuk pembuatan sapek. Ada juga yang membuat sapek pakai kayu belian yang berat. Dan ia juga dibentuk seperti gambus, iaitu seperti kalau kita tengok pada asal usulnya tadi perahu kan, lepasnya karam,
Ia juga dibuat macam perahu. Kita tengok contohnya sekarang. Contohnya. Dan untuk yang perahu dia akan begini. Dia akan menggunakan ruang, lepas tu ini perahu. Dia akan berdayung di sini, asal usul dia. Lepas tu selepas dia karam, dia akan terbalik. Balik macam ini. Terbalik, lepas dia terbalik. Lepas tu ada rotan ataupun ada akar dia membalut perahu tu yang berbunyi seperti sapek lah. Dan ditambah dengan ombak ataupun sungai-sungai bunyi hewan atau burung. Melodi sapek juga dipita adalah satu tali saja, iaitu tali paling bawah. Biarpun hari ini banyak tali, yang dahulunya tali sapek adalah hanya 3, iaitu dikelar sapek Bali. Bali itu adalah roh. Dia juga dari roh untuk mengubati orang sakit. Dan pada hari ini tali sapek pelbagai. Ada yang 4, ada yang 6, 7, 12, 16 dan banyak lagi. Itu yang terkini. Melodi sapek adalah satu saja, biarpun dia banyak tali tapi satu saja. Sebagai contohnya, melodi sapek adalah diambil daripada tali nombor 1 ataupun talinya 1, 2, 3, 4. Tali yang ke-1 adalah melodi. Saya akan coba untuk memainkannya. Itulah melodinya dari tali nombor 1 saja. Yang kedua, ketiga, keempat adalah hanya drone. Kegunaan sapek pada masa kini adalah kebanyakannya dulu ada untuk mengubati orang yang sakit. Contohnya sapek Bali yang mempunyai leher yang panjang. Itu yang dahulu. Ianya tak sesuai dimainkan waktu kedamaian pun tak sesuai. Tapi pada hari ini revolusi sapek telah mengubah dunia, mengubah minat para pengunjung dan juga para peminat sapek lah. Ia tadi digunakan dalam majlis tari menari dan juga kedamaian. Sekarang kita akan tengok kepada binaan sapek. Macam mana binaan sapek sebenarnya? Mungkin ada juga yang ternampak sapek dah benik. Tapi di mana yang sapek yang sebenar? Sapek yang sebenar adalah ia biasa saja. Iaitu dibuat daripada kayu bujur dan panjang. Maksudnya dia bentuk bujur dan panjang. Panjang sapek adalah mengikut keadaan seseorang. Kalau dulu kita ada 4 kaki, 5 kaki, memang dia panjang. Tapi hari ini kita ubah suai dia kepada contohnya untuk pelajar, kita akan bagi dia 3 kaki, 3 kaki setengah yang mengikut kesesuaian. Bentuk muka yang rata, mukanya memang dia rata dan juga dalamnya berbentuk kotak. Kita akan berbuat bentuk kotak tapi dalamnya ada lubang. Nah, itu tadi adalah untuk binaan sapek, dan sekarang kita tengok macam mana proses pembuatan sapek. Mungkin kita pernah bertanya macam mana membuat sapek. Dahulu saya pernah berkongsi kepada orang ramai, kepada rakan-rakan yang lain dan semasa ceramah yang lain, saya pernah berkongsikan macam mana proses buatan sapek. Pertama, pembuatan sapek adalah rumit, iaitu pertama kita nak menebang pokok. Kita kena memilih pokok, lepas menebang, lepas tu kita memotong. Lepas memotong baru kita tidak terus buat. Kita tunggu sebulan ataupun 2 bulan. Mengapa kita perlu tunggu sebulan 2 bulan? Supaya kayu kita kering. Kalau dia masih basah, lepas tu kita buat 2-3 bulan lepas tu dia akan pecah. Perlu ditunggu dengan 2-3 bulan kering, betul-betul kering baru kita buat. Baru dia mempunyai hasil bunyi yang bagus. Lepas itu, lepas kita memotong, lepas tu baru kita membuat sapek shape. Lepas tu memotongnya berbentuk sapek lah. Apa yang kita nampak pada hari ini, berbentuk begini. Lepas itu baru kita menggosok. Menggosok menggunakan kertas pasir adalah sesuatu yang mungkin biasa. Tapi untuk pekerjaan kayu ini, untuk pembuatan sapek lah, luar biasa. Maksud luar biasa ini adalah kita perlu membakar
sapek tadi yang sudah siap, yang sudah dihaluskan perlu dibakar. Bakar ini tidak dimasukkan terus dalam api lah. Kita bakar dia menggunakan api yang sedikit, macam kita pakai gas ataupun surat khabar, kita perlu sikit-sikit. Lepas tu baru kita gosok dia menggunakan air dan kertas pasir. Untuk penggunaan kertas pasir, dia juga memilih kertas pasir yang paling halus, iaitu kita selalu pakai yang 1000 lah. Yang kertas pasir, lepas tu belakang dia ada tulis 1000, yang paling halus. Itu untuk menggosok menggunakan air. Lepas itu, lepas menggosok, lepas itu kering, kita terus mewarna. Untuk mewarna sapek, mungkin ada yang terus melukis, ada yang untuk membuat latar belakang. Untuk latar belakang ya, mengikut kesesuaian pembeli ataupun pengguna sendiri. Contohnya putih, mereka akan pakai spray putih. Untuk putih dulu, lepas tu baru mengukir. Mengukir sapek ni adalah pelbagai-bagai bentuk. Ada yang bentuk bebas, ada yang berbentuk cermin dua muka secara yang lama. Lepas tu lepas siap, baru yang akan menjadi seperti yang kita tengok di tepi saya ni, tepi kiri saya ni. Tadi adalah proses buatan sapek yang kita telah bincangkan. Dan seterusnya kita akan pergi kepada proses asas buatan sapek. Proses macam mana proses asas buatan sapek yang kita buat tadilah. Sekarang kita tengok kepada sapek. Apa itu sapek? Mungkin kita tak tahu. Ada ramai yang tak tahu apa itu tali, apa itu string, apa itu tuning. Kerana saya dulu pernah, untuk ceritakan sedikit lah, pernah membuat satu violin. Violin tu saya buat sendiri. Lepas tu saya tak ada ukur dah saya buat. Lepas tu saya pergi ke pasar sana buat. Tanya itu toke, dia tanya, saya nak beli gosok. Apa itu gosok? Saya pun tak tahu dia gosok dia. Apa itu gosok? Gosok macam ni. Dia tahu. Lepas tu dia tahu. Dia tanya saya lagi, apa itu 3/4/4/4. Dia kata size itu rod violin tu 3/4 ke 4/4. Saya pun bela lagi. Kenapa? Kerana pengalaman tak ada tentang violin. Begitu juga dengan penonton di luar sana yang menyaksikannya. Mungkin ada ramai tak tahu apa sapek sebenarnya. Di mana apa je nama-nama yang tentera. Contohnya saya akan kongsikan sedikit mengenai sapek, ciri-ciri yang ada dekat sapek. Ianya berbeza mengikut saiz, mengikut tuning, mengikut fret dan juga sebagainya. Pertama saya akan pergi kepada tuning. Pertama tuning untuk modern dan juga tradisional. Tradisional kata ada dibuat daripada kayu. Itu seperti yang saya pegang hari ini adalah dibuat daripada kayu. Ini adalah disebut sebagai tuning. Lepas itu tali. Adalah tali sapek, iaitu tali 51, 52, 53, 54. Itu yang biasa. Dan juga yang ketiga adalah kita tengok pada fret. Macam mana fret sapek? Kita tengok fret kita lain, tapi sapek dia lain. Untuk fret sapek, dia akan jarang ada yang 3, ada yang 5, ada yang 13, ada yang 17, ada yang 21 untuk sapek. Fret sapek selalunya dibina menggunakan dahan aping. Aping itu macam umut lah. Dan sekarang pembinaan fret sapek ini adalah menggunakan rotan. Itu yang lebih senang dan mudah. Ini tadi adalah untuk sapek lah. Kita mengenalkan sedikit tentang sapek. Sekarang kita akan pergi kepada sapek. Macam mana penggunaannya pada masa kini ataupun fungsinya. Fungsinya masa kini. Pertama, penggunaannya tersebut adalah sangat terhad. Penggunaan pada dahulu adalah sangat terhad. Seperti yang saya bincangkan tadi adalah contohnya sapek Bali. Sapek Bali adalah badannya besar, lehernya panjang. Macam lagu lah, badannya besar, lehernya panjang. Penggunaan sapek Bali itu dah sebut sebagai roh. Batu penggunaan sapek Bali ini ataupun sapek yang tradisional yang lama adalah untuk penggunaan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Itu yang dahulunya. Tapi untuk yang sekarang ini, sapek walaupun zaman telah berubah ataupun dimodernkan, sapek sekarang ini kita membuat yang seperti do, re, mi, fa, sol, la, ti, do sampainya habis. Itulah membuka mata semua yang peminat setia musik.
Contohnya orang-orang ataupun remaja-remaja pada sekarang ini. Lepas itu dulu penggunaan sapek adalah 3 tali, 4 tali, 5 tali, dan sekarang melebihi 3 tali atau 4 tali lebih. Dan oktavnya dulu, oktav ataupun oktav dan do re mi dia ada 3. Yang dulu dia 1 saja. Lagunya adalah terhad. Sekarang kita untuk sapek yang saya ada di sini adalah 3 oktav. Maksudnya lagu dia boleh diperbagaikan lagi. Itulah ciri-ciri ataupun sapek yang saya kenakan untuk hari ini. Untuk hari ini saya masuk kepada penyelarasannya. Mungkin mereka bertanya-tanya macam mana untuk tuning ataupun menyelaraskan sapek. Pertama, kita tengok pada gitar. Kalau gitar itu G, kita bagi dia G. Untuk yang tradisional sapek, kita penyelarasan adalah mungkin yang tidak faham atau biarpun mereka ini adalah artis sapek, tapi mereka tak pernah macam mana nak tuning sapek tanpa tuning yang moden. Maksudnya tuning yang menggunakan dari telinga saja. Pertama saya akan kongsikan sedikitlah macam mana nak tuning secara tradisional. Untuk yang tradisional, selalunya kita akan bermula daripada tali nombor 1. Untuk tali nombor 1 adalah kita akan pusingkannya mengikut lagu yang kita suka. Maksudnya kita nak nada yang tinggi ataupun nada yang rendah. Itu terpulanglah pada diri sendiri. Lepas itu tali nombor 2. Ini adalah untuk 4 tali lah. Contohnya untuk 4 tali. Tali nombor 2 kita ambil daripada fret yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tali nombor 2 adalah sama dengan fret yang ke 7. Contohnya. Dia akan sama. Fret ke-7 sama dengan tali nombor 2. Untuk tali yang ketiga adalah sama dengan tali nombor 1. Cara penyelarasannya. Dia akan sama. Untuk tali yang keempat, kita tengok fret yang ke-3. 1, 2, 3. Dia akan sama dengan di atas. Contohnya. Dia akan sama. Itu yang cara tradisional untuk kita menyelaraskannya. Untuk cara yang moden, sekarang ini banyak cara yang moden untuk 6 tali, 4 tali, ada yang pasif menggunakan moden. Mereka lebih pada yang menggunakan tuning yang dibeli. Itu cara yang moden. Dan tadi kita belajar pasal tuningnya. Sekarang kita akan berkongsikan sedikit mengenai melodi sapek. Apa melodi sapek yang selalu dimainkan, yang selalu dibawa oleh Batu Kedamaian dan juga sebagainya. Pertama kita ada sapek. Sapek ini adalah pertama dia satu dia. Pertama Lasan Seribu. Itu satu. Inilah nama lagu lah. Lasan Seribu ataupun sapek ngajat. Yang kedua kita ada Datun Julut. Itu yang dua. Untuk kelab sapek Dayak Sibu, kalau mereka buka kelas memang mereka akan mengajar dua itu saja. Yang selebihnya kita akan mendengar sendiri ataupun belajar sendiri lah. Itu yang asasnya sekali, yang senang untuk dipelajari. Dan untuk melodi sapek mungkin yang belum kenal lagi, belum tahu lagi macam mana cara nak bermain sapek. Untuk bermain sapek dia tidak menggunakan spektrum ataupun seperti kita akan menggunakan spektrum, tapi dia tidak menggunakan ibu jari saja, ibu jari yang besar. Cara main dia macam ini saja. Itu cara bermain untuk sapek. Dan sebelum melodi pada sapek adalah pada tali pertama. Itu saja. Yang lain adalah drone saja. Semadi kecuali lah untuk bermain 6 tali untuk sapek contemporary baru kita menggunakan semua tali. Tapi dia memainkan mengikut rhythm music bersama dengan kita. Itu adalah tali adalah melodi sapek yang saya akan sekarang. Sekarang kita masuk kepada pantang larang sapek. Mungkin ada yang tak tahu mengapa sapek ini ada pantang larang. Mungkin mereka yang ingat tak ada pantang larang. Memangnya ada. Pertama, pantang larang pertama adalah memijak. Pertama, memijak sapek adalah satu kesalahan sebenarnya. Yang kedua, melangkah. Melangkah sapek. Yang ketiga, meletakkan tanpa alas. Maksudnya tanpa alas maksudnya di rumput,
di lantai, tidak beralas. Tapi sekarang ini kebanyakan lah udah membuat pelbagai berasi, kata rumput, ambil gambar itu sudah biasa sudah untuk pentas larang. Pentas larang ini adalah maksudnya supaya supaya kita tadi menghormati seni kita sendiri, itu maksud dia pentas larang. Pentas larangnya tak seperti dahulu kalau sepek balik atau pentas larangnya tak boleh dimainkan bila-bila saja kecuali waktu sakit. Itu memang pentas larang. Untuk sampai sekarang ini kita tidak bertumpu kepada itulah. Ya, tadi lebih kepada pembebasan dah, bebas sudah. Untuk saya kongsikan sedikit lah macam mana mungkin ada orang yang tak pandai main sapek, musik pun tak tahu, semua pun tak tahu, termasuk saya sendiri pun tak tahu. Itu yang dahulu memang banyak, tapi hari ini saya kongsikan macam mana petua cerdik main sapek. Yang pertama, mengapa masih juga tidak tahu main sapek, biarpun belajar sehari, 2 hari, 3 bulan, tapi mereka masih tak tahu. Yang pertama, malas. Maksudnya macam saya malas belajar, macam violin saya malas, memang saya sampai sekarang tak tahu, cuma saya tahu bunyi, gosok saya bunyi, tapi tak ada bunyi. Kenapa? Untuk yang sapek, untuk yang violin, kenapa? Lepas tu saya tanya toke lagi, pergi dia, kenapa violin saya tidak boleh bunyi biarpun saya gosok? Kamu tak ada pakai sabun? Dia kata sabun balik. Lepas tu saya balik rumah, gosok ambil sabun, betul ambil sabun, gosok tali, gosok tak bunyi lagi. Itu hari pertama. Lepas tu minggu lepas tu datang lagi, pergi tanya dia lagi, apa itu sabun? Dia kata itu rasin gosok, lepas tu baru dia ada bunyi. Itu yang tengok, dari itu kita, kalau kita tak belajar memang kita tak tahu. Hari ini kita belajar sapek, memang kita nak mengenali sapek supaya penonton-penonton luar sana tahulah mengenai sapek. Pertama, mengapa masih juga tidak tahu lah, takut. Biarpun dia sudah pandai, lepas tu dia memang dah tahu main, tapi mereka takut untuk mengeksposkan diri lah, bermain di tempat awam, maksudnya basking. Sekarang basking memang sudah di tempat dia memang dah ada sekarang. Untuk di Sibu sini memang sudah ada. Lepas itu mengapa masih tidak tahu main sapek sambil lewat. Maksud sambil lewat, dia datang kelas beli sapek, memang dia beli terus, tapi dia sambil lewat sampai rumah tapuk lah. Lepas tu bila belajar dia datang lagi main, lepas sampai rumah tapuk. Untuk orang yang tahu dah, dia tidak, dia belajar, lepas tu dia balik rumah main sedikit, balik kerja main sedikit. Itu cara untuk belajar. Lepas tu yang seterusnya lah, tidak memiliki sapek. Itu yang biasa. Ada pelajar yang datang dia tak ada sapek, lepas tu dia kita kelas kan menyediakan ada sapek lah untuk kita belajar. Lepas tu dia balik tak ada sapek. Itu yang membuatkannya tak ada follow up dia sendiri untuk meminati sapek itu. Lepas itu kurang pengetahuan musik. Itu yang biasa. Biarpun kurang pengetahuan musik, tapi kalau dia betul-betul minat, dia akan dapat. Contohnya yang tersahur dalam musik adalah Sophie Emayaya. Dia kata hari itu dalam ceramahnya dia langsung tak tahu musik. Mengapa saya hari ini untuk beri contoh pada dia, memang tak tahu musik. Tapi hari ini untuk sapek dia yang nombor 1 dunia selepas jadi Kamit. Itu yang kurang pengetahuan musik, tapi dia tahu menonjolkan diri. Itu yang kita mau. Lepas itu kurang berfikir. Mengapa masih ramai yang tidak tahu main sapek? Kerana dia kurang berfikir. Macam mana orang bermain sapek? Mesti dia selalu berfikir, ingin tahu, maksudnya mesti belajar, ingin tahu. Lepas itu kurang minat. Ini memanglah, kalau kita kurang minat memang semua tak dapat. Itu tadi adalah petua macam mana kita nak mempelajari sapek. Lepas untuk last kali kita tengok pada renungan. Macam mana renungan yang saya kongsikan pada hari ini. Orang yang berjaya ataupun pandai bukan bermakna dia belajar setiap masa. Kerana orang yang mengajarnya, kerana ada orang yang mengajarnya. Maksudnya dia pandai bukan kerana ada orang yang mengajarnya. Tetapi orang yang berjaya ataupun pandai adalah di atas minatnya sendiri. Memang dia dari minat. Dan setakat ini saja yang kongsikan pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Pustakaan Negeri Sarawak Sibu yang telah menjemput saya. Sekian, terima kasih.
Selamat pagi, dan tadi kita telah pun membincangkan macam mana fungsi-fungsi sapek, dan sekarang ini kita beralih kepada macam mana cara pembuatan sapek dari awal dan sampai akhirnya. Untuk sekarang ini saya akan membuat sapek. Cara kita menggunakan sensor untuk membuatnya lubang. Sebelum buat lubang, kita akan membuatnya ukuran. Dari mana kita ambil ukurannya. Untuk pertama, kita akan membahagikannya kepada bahagi tengah untuk memudahkannya sampai untuk dibuat. Dan ini adalah proses sebelum kita membuat lubang, kita akan menandakannya dulu untuk memudahkan untuk pekerja yang lain untuk mulakan menebuknya. Dan ini adalah selepas selesai untuk memotong. Sekarang kita beralih kepada macam mana nak mengoreknya. Nah, sekarang kita dah siap untuk proses memotong. Mengapa dan kenapa kita memotongnya berbentuk-bentuk begini? Ini adalah untuk memudahkan kerja untuk memahat. Selepas ini nanti kita akan memahatlah. Macam mana proses memahatnya, macam mana cara mengoreknya dengan yang senang. Untuk dahulu kala kita tidak memotong begini. Yang dulu kita menggunakan bikong ataupun beliung. Dia sangat susah untuk dipotong. Sekarang kita menggunakan sensor yang senang untuk menyenangkan proses memahat. Okey, tadi kita telah pun memotong sapek berbentuk shape. Sekarang kita memahat. Macam mana cara proses untuk memahat? Ini adalah Encik Ramli, dia akan memahat. Sebelum memahat, kita akan memerlukan barang seperti ini adalah pahat. Untuk pahat, kita menggunakan pahat kayu yang mempunyai saiz yang besar dan ada yang kecil. Dan yang kedua, kita ada tukur. Tukur ini adalah tukur kayu, bukannya tukur besi lah. Kita akan menggunakan tukur kayu supaya kita boleh merasakan kedalamannya. Dan yang ketiga, ini adalah tradisional, cara tradisional untuk membuat lubang. Ini adalah proses memahat. Tadi kita telah pun memotong seperti yang ini. Lepas itu kita menjadi keping yang ini selepas dipahat. Ya, sangat mudah dan senang. Sekarang saya meminta Encik Ramli untuk memahat. Setelah ini telah pun ditebuk secara kasar lah. Kita dah siap untuk menebuknya secara kasar. Selepas ini kita akan beralih kepada macam mana kita nak menghaluskannya menggunakan mesin yang lain. Tadi kita sudah untuk menebuk secara kasar. Sekarang kita akan menghaluskan depannya. Kita akan bersama Meteor untuk menghaluskannya. Untuk prosesnya ini kita akan membuat tanda dulu lah sebelum kita menghaluskannya menggunakan mesin. Sebelum kita menghaluskannya, kita akan tengok kepada mesin. Kita kena belajar mesin lah. Tak semestinya mesin terus potong, tidak.
Yang pertamanya, sebelum kita untuk menghaluskan, kita akan apa itu, mau ijazkan dia punya mata tidak terlalu dalam dan tidak terlalu halus. Sekarang kita telah pun menghaluskan sampai ini telah pun menjadi. Sekarang kita akan membakarnya. Macam mana cara kita membakar? Sebab tadi kita telah membincangkan cara membakarnya. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara yang betul kita membakar sampai sebelum kita proses menggosok menggunakan air. Okey, pertama sebelum kita menggunakan ini, kita nak tengok dari mana angin datang. Sebab kalau kita tumpu ke arah angin, takut kita nanti yang kena. Sekarang inilah prosesnya macam mana kita nak membakar sampai sebelum proses menghaluskannya. Okay, sekarang kita telah pun selesai untuk membakarnya. Sekarang kita ingin mencucinya dengan air. Sebelum ini, kalau kita gosok, dia akan berasa kasar. Selepas dicuci dengan air dan digosok, dia akan menjadi licin. Okay, sekarang kita akan membasuhnya menggunakan air dan memerusnya dengan kertas pasir. Sebelum itu, kita akan sama merasa macam mana keadaannya sebelum dibasuh. Dia akan berasa kasar. Dia akan berasa kasar. Ini adalah sebelum dibasuh. Dan kini kita akan tengok selepas dibasuh. Dan sekarang kita telah pun selesai untuk menghaluskannya. Sekarang kita akan menunggunya kering dalam masa 1 jam. Lepas itu baru kita pergi proses kepada untuk mewarna ataupun membuat latar belakang. Okey. Tadi kita sudah pun menggosok menggunakan air dan menghaluskannya dan sudah pun dikeringkan selama 1 jam. Sekarang kita akan proses untuk mengukirnya, iaitu sebelum sampai ini akan menjadi. Dan ini adalah saya bersama Encik Matthew. Dia akan melukis sampai ini dengan corak yang sesuai untuk dia, untuk pemilik sampai ini. Untuk ukiran ini adalah ukiran dipanggil sebagai entadok bergelung. Ini adalah pakai ukiran yang tradisional lah orang Iban. Entadok itu adalah jenis ulat yang memakan daun, dan dia akan menghasilkan menghasilkan lukisan ini ataupun ukiran ini seperti ulat entadok yang diambil daripada itu.
Ini adalah antara contoh sapek yang telah siap dilukis dan diwarnakan. Ya, sapek ini adalah satu contoh lah. Sapek ini adalah secara kreatif, tapi dia tidak mengukir di atas, di mana dia pelbagaikan cara ukirannya. Dan sapek yang kedua ini ukiran tradisional. Maksudnya orang yang lama melukis seperti ini. Untuk ukiran seperti ini, kebanyakan mereka akan memilih ini. Ukiran begini dia akan menggunakan cermin. Sebelah ini sama dengan ini. Ukiran inilah yang paling mahal, karena harga sapek tertalok kepada ukiran, warna dan bentuknya. Kalau ukiran yang begini, harga dia akan naik. Dua inilah sama cara ukirannya. Untuk sapek yang moden dan kepelbagaian cara melukis ataupun desainnya, itulah tertalok kepada pemilik dan minatnya. Contohnya kita ambil yang ini. Yang ini adalah ukiran secara bebas, tapi kita tengok dia cantik. Itu yang menarik minat para pelajar yang barulah memilih sapek.
Thank you.